Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Khas Pilihan Raya Umum ke-15. PRU 15 mengembalikan mandat rakyat seperti mana yang kita sedia maklum, seperti mana yang diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya pada tengah hari tadi yang mengumumkan berkenaan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya. Ini juga termaktub dan juga selari dengan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan dan juga perkara 43 Perlembagaan Persekutuan dalam urusan bagi pilihan raya. Dan untuk kita melihat apakah antara imbasan-imbasan tarikh tersebut, ayo sama-sama kita saksikan seperti mana yang telah pun diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Ada beberapa tarikh-tarikh penting yang perlu diambil perhatian khususnya kepada calon-calon dan juga parti-parti yang bertanding dan juga mereka yang akan merancang perjalanan untuk menyempurnakan tanggungjawab dan juga hak sebagai pengundi bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Kita akan berehat seketika untuk kita menyaksikan tarikh-tarikh penting seperti mana yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya berkenaan Pilihan Raya Umum ke-15. Bagi maksud menjalankan PRU yang ke-15 dan PRK DUN N66 Bergaya Sabah, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 20 Oktober 2022, hari ini, hari Khamis. Hari penamaan calon 5 November 2022, hari Sabtu. Hari mengundi awal 15 November 2022, hari Selasa. Hari mengundi 19 November 2022, hari Sabtu. Urusan permohonan semua kategori undi pos luar negara dan dalam negara telah dibuka bermula daripada 10 Oktober 2022 untuk PRU ke-15 dan daripada 13 Oktober 2022 bagi PRK DUN N66 Bergaya Sabah. Ya, seperti bidang kuasa yang diperturunkan kepada pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk menentukan dan juga mengumumkan tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri. Itu telah kita ketahui secara bersama apakah antara tarikh-tarikh penting bagi pilihan raya umum ke-15. Bercakap berkenaan mengembalikan mandat rakyat, inilah masanya untuk kita menunjukkan komitmen kita dalam mengembalikan aspek-aspek demokrasi dan juga untuk kita kembali memilih kerajaan yang akan memerintah untuk satu tempoh 5 tahun yang akan datang. Bersama dengan saya adalah Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat petang Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Laku keras ya. Ya. Terima kasih. Okey, dan juga Dr. G. Manimaran, penganalisis pilihan raya. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Kita nak kongsikan juga buku yang ditulis oleh Dr. G. Manimaran, mengambil masa sehingga setahun untuk disiapkan. Ini antara buku yang lengkap, konklusif dan juga komprehensif berkenaan perjalanan pilihan raya semenjak pada tahun 1950-an. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami. Terus saja kita bersama dengan Doktor untuk bertanya tentang 19 November, Sabtu. Satu tarikh yang cantik dikatakan kerana Sabtu adalah hujung minggu yang akan memudahkan urusan untuk pilihan raya nanti. Bagaimanakah keadaan ini akan merubah dan juga mencorakkan peratusan pengundian pilihan raya, Doktor? Terima kasih. Saya secara peribadi memang berharap, meletakkan harapan bahawa pengundian kali ini akan dijalankan pada hari Sabtu. Sebab kita melihat pilihan raya lepas tahun 2018 diadakan pada hari Rabu. Sebelum kerajaan mengumumkan cuti umum, ramai rasa kecewa. So kali ini kita melihat bahawa SPR telah membuat keputusan penamaan calon pada hari Sabtu. Tarikh pengundian sebenar pun pada hari Sabtu. So bermaksud satu persekitaran yang selesa lah. Kondusif untuk majoriti pengundi untuk keluar mengundi. Sama ada di tempat mereka berada sekarang, di tempat di mana mereka ataupun tempat di mana mereka bekerja dan mereka pergi ke tempat mereka nak mengundi. Contoh dari sini ke Sabah dan Sabah ke Semenanjung, Sabah dan Sarawak dan sebagainya. Kalau kita melihat secara itu, kita sekarang satu hari Sabtu. So tak ada kerajaan yang negeri atau pusat perlu umumkan cuti umum. Kita dah tahu. Kecuali yang nak bekerja tu majikan perlu memberikan kelepasan ataupun cuti lah syarikat. Dan satu lagi kita melihat bahawa kita ada 1 bulan dari sekarang. Hari ini 20.
mengundi 19 hari bulan. Penanaman calon 5 hari bulan. Dari sekarang dan untuk penanaman calon 2 minggu. Dari penanaman calon sampai hari mengundi itu ada 2 minggu untuk parti-parti berkempen. So secara purata, semua orang parti politik calon ada masa mencukupi rakyat sebagai pengundi yang jumlah yang paling terbesar dalam sejarahnya. Meningkat dalam 51% berbanding tahun 2018. So mereka pun ada masa yang cukup untuk buat perancangan. Pilihan raya ini perancangan. Merancang untuk kita balik kampung ataupun mengambil cuti dan sebagainya. Dan tu ada orang kata, oh sekarang baru mahasiswa masuk universiti. Mereka nak, macam mana mereka nak balik muda, kita bagilah cuti. Semua orang universiti boleh. Saya rasa secara pukul rata, pemilihan tarikh mengundi hari kali ini saya rasa cukup baik. Saya rasa SPR mengambil kira apa yang berlaku 2018 sebab masa itu pun Tan Sri sekarang chairman ialah dia setiausaha ketika itu ya. Saya rasa mereka dah masak dengan apa yang berlaku dan mereka buat satu keputusan yang bagi saya patut dialu-alukan. Tempo, artinya parti politik pun tidak mau tempo kempen yang panjang 21 hari 3 minggu. Pernah kita SPR pernah berikan pada bahasa pilihan raya kecil walaupun parti politik tidak boleh dikata terlalu lama, tapi mereka tidak juga. So, secara keseluruhan saya rasa untuk semua pemegang taruh, pilihan raya bukan hanya melibatkan SPR, bukan saja parti politik, semua jentera RTM pun pemegang taruh, nasihatkan semua tu. Kita sebagai penalisis kita pun orang yang bekerja di luar negara nak balik ke, pergi business trip ke, nak balik ke, dan mungkin semua. Saya rasa kita ada satu tempoh yang cukup, yang baik, yang selesa untuk semua orang keluar mengundi. Okey. Ini sudah pasti bagi mereka yang akan mungkin pulang daripada Sabah dan juga Sarawak ataupun daripada Semenanjung ke Sabah dan Sarawak, Dr. Taufik akan merancang perjalanan untuk mengundi dan juga untuk menggunakan mungkin kenderaan udara dan sebagainya. Cuma yang menjadi persoalannya adalah ada juga gesaan supaya undi pos ini diperluaskan ataupun konteksnya itu pemakaian itu diperluaskan supaya mereka yang tidak berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman diberikan ruang dan juga peluang untuk menggunakan ruang undi pos itu. Kerana hari ini juga kita diberitakan ada beberapa penyedia syarikat penerbangan menaikkan kadar tambang penerbangan, menimbulkan kegusaran kepada pengundi dengan terlalu cepat. Jadi mungkin ini boleh disemak dan juga difikirkan semula apakah kesesuaian undi pos ini diperluaskan cakupan. Ya, terima kasih saudara Ismail dan sahabat saya Dr. G. Manimaran. Saya merujuk kepada tarikh pilihan raya terlebih dahulu. Saya sangat gembira dan teruja dengan apa yang diberitakan pada hari ini oleh SPR. Ini menggambarkan bahawa SPR bersama-sama dengan institusi libat urus yang lain merasai dan memahami denyut nadi rakyat dan pengundi di negara kita. Kerana kita lihat sekarang masyarakat khususnya pengundi mereka menyatakan suara mereka itu secara terbuka dan sudah semestinya tidak boleh diketepikan dan perlu dilihat secara lebih meluas, ya, bukan sahaja peranan SPR tapi bagaimana segmen-segmen masyarakat yang lain. Dan seperti yang ditanya oleh saudara Ismail sebentar tadi, adakah perlu diperluaskan undi pos itu? Saya berpandangan kalau kita nak segerakan itu sukarlah, kita hanya ada tempoh beberapa minggu saja lagi. Tetapi saya yakin sebenarnya dalam kesukaran itu kita ada ruang-ruang untuk kita memberi satu peluang kepada pengundi-pengundi supaya mereka selesa untuk pulang mengundi. Dan sudah semestinya kita mempunyai Kementerian Pengangkutan, ya, dan sebagai regulator kepada sistem pengangkutan dan apa saja berkaitan dengan kenderaan dan sebagainya. Saya melihat inilah peranan dan masa yang sesuai kepada Kementerian Pengangkutan untuk mengadakan libat urus dengan pihak-pihak syarikat berkenaan, dan pada waktu yang sama pihak syarikat kenalah bertanggungjawab dan mempertimbangkan jangan waktu ini digunakan untuk mengambil untung yang besar daripada pengundi-pengundi hingga mengakibatkan kesan kadar keluar mengundi itu akhirnya turun dan tidak memberikan satu gambaran bahawa inilah pesta demokrasi yang ada di negara kita. Namun saya lihat dengan hari Jumaat, Sabtu dan Ahad itu di pertengahan pada 19 November itu, saya berpandangan
kita perlu ambil tarikh tersebut sebagai tarikh yang keramat kepada demokrasi negara, dan walau apa pun cabaran yang ada, saya yakin sebenarnya kerajaan, SPR, khususnya Kementerian Pengangkutan dan rakyat serta pengundi khususnya perlu melihat bahawa dengan ruang yang semakin luas diberikan kepada pesta demokrasi ini, kemudiannya kita beri keselesaan kepada rakyat, ya kita kena pastikan bahawa inilah sebenarnya platform yang paling utama kepada kita untuk menentukan ya kerajaan yang aman, kerajaan yang stabil, kerajaan yang boleh yang membawa masa depan negara ke arah lebih cemerlang selepas ini. Okey, Dr. Taufik bercerita tentang kita menentukan kerajaan yang stabil. Itu sudah pasti bergantung kepada antara gabungan atau parti manakah yang akan berjaya menguasai 2/3 sekurang-kurangnya ataupun sekurang-kurangnya simple majority daripada penguasaan kursi parlimen. Doktor, seperti mana buku yang ditulis oleh doktor, dapatan berkenaan tentang peratusan keluar mengundi bermula 1959 sehinggalah pada tahun 2020 termasuk pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri. Ini termasuk kita melihat jumlah angka 1986 adalah yang paling rendah dengan 69.97%. Yang paling tinggi adalah 2013 84.8%, kedua tertinggi 2018 82.32% di peringkat parlimen. Jadi untuk bersandarkan kepada angka-angka ini, apakah gambaran isu sentimen yang akan menyebabkan peratusan itu tinggi dalam sesuatu pengundian parlimen? Sudah pasti. Satu ialah isu. Isu itu akan menjadi penentu utama dalam, kalau kita melihat dalam pilihan raya lepas isu. Isu yang paling besar yang berlaku tahun yang pilihan lepas 2018 kan. Okey. Dan peratusan keluar mengundi itu tinggi tapi tak jauh beza daripada sedikit rendah berbanding dengan 2013. Kemudian satu lagi ialah bagaimana kempen itu dikendalikan, apakah tawaran parti-parti politik, janji manifesto dan sebagainya, itu pun akan mempengaruhi. Kita pernah wujud satu ketika yang bilangan peratusan keluar mengundi sangat rendah sebab pada masa itu kempen media sosial kurang. Okey. Ya, 80-an, 90-an media sosial itu kurang, internet kurang ya. Hanya ada media tradisi. Dan pada ketika itu juga isu tak banyak. Dan mereka tahu bahawa satu parti yang ada, mereka yang akan menang. So saya tak keluar mengundi pun tak apa, mereka akan menang. Wujud persepsi sedemikian. Tapi hari ini tidak. So hari ini oleh kerana pendedahan tu ada kesedaran untuk mengambil bahagian dalam proses pilihan raya, demokrasi itu semakin meningkat. Ya. Itu yang kita melihat bahawa ramai nak keluar mengundi. Sebagai kita nampak lebih 80% itu ada. So saya rasa pada pandangan saya isu tu ada. Isu tu akan memainkan peranan. Okey. Isu yang sangat penting, isu harga barang ke harga makanan, kualiti, terutamanya bila ada kemelesatan ekonomi. Itu satu faktor, isu ekonomi. Okey. Dan pilihan lepas bukan isu ekonomi, isu lain ya. Isu ya. So akan datang kali ini sekarang rakyat nak keluar mengundi kerana saya rasa akan dipengaruhi apakah tawaran parti-parti politik. Sebab kali pertama kita ada kelainan yang sangat luar biasa. Terlalu banyak parti gabungan. Terlalu banyak gabungan parti-parti politik yang akan mencorakkan, mewarnakan persaingan politik. Ya, di Semenanjung dia ada 4. 4. Kita belum kira lagi Sabah dan Sarawak. Ini yang paling 5-6 dulu hanya ada gabungan yang 2 saja. BN dengan Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dan semua tu ya. Kali ini lebih banyak, kita ada Perikatan Nasional, GTA, GPS, JRS, semua itu satu. Kemudian dan kita apakah tawaran pada mereka dan dicorakkan oleh pengundi baru. Kali pertama. So mereka, saya dengar baru-baru ni berbanding dengan apa yang kita saksikan pada awal tahun ini. Walaupun ramai kata tak akan keluar mengundi, kita masih sama-sama. Sekarang kali ini saya rasa 60-65% orang muda akan keluar mengundi. Okey. Saya rasa itu satu perkembangan yang baik. So satu parti yang begitu banyak parti politik dan begitu ramai yang akan keluar mengundi, semuanya akan membawa kepada
peratusan tersebutlah, peratusan keluar mengundi dalam pilihan raya. Okey, baik Dr. G dan juga Dr. Taufik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang undian itu akan mengembalikan mandat rakyat untuk corak kepimpinan dalam 5 tahun yang akan datang. Kecemasan, boleh saya bantu? Hello, there's been a motorcycle accident here. Maybe an elephant ran it over. Sir, there is fire accident at the address number 5 Jalan Tembikar, Shah Alam. PGO from FRT Shah Alam, there was no fire accident here. Over. MERS 999. Use it wisely. Listrik bulan ni mahal. Memang. Tapi kan TV dah datang cek itu. Tak ada masalah. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Ini Mike. Dia seorang pekerja yang baru. Hello, JKM. Saya Hafizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRU ke-15 dan PRK DUN N66 Bergaya Sabah adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan Ogos 2022 yang dikemas kini sehingga 9 Oktober 2022. Di PPR bagi PRU ke-15 ini mengandungi seramai 21,173,638 orang pemilih. Okey, itu dia kenyataan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sehingga 21 juta jumlah pemilih yang layak berdaftar dan juga berdaftar secara automatik dengan pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk pengundian PRU ke-15. Dr. Taufik, lebih daripada angka separuhnya jumlah rakyat Malaysia, dan ini juga dikatakan untuk PRU ini menelan belanja sehingga 1 bilion ringgit. Itu tidak termasuk dengan pilihan negeri dan sebagainya. Jadi kegusaran tentang tidakkah bila diadakan secara
berasingan itu akan menyebabkan satu kegusaran berkenaan pembaziran yang mungkin berlaku untuk ia diasingkan dalam dua bentuk pilihan raya. Kita membentuk Malaysia ini atas semangat federalisme. Ya, ada kerajaan negeri, ada kerajaan persekutuan. Dan kita bergerak atas federalisme itu semenjak lepas merdeka. Tetapi saya melihat dan menilai bahawa ada beberapa elemen sebenarnya yang menghakis federalisme di negara kita itu hingga keputusan untuk memberi ruang kepada rakyat pun berasaskan kepada politik kepatian. Sedangkan kita lihat apabila pilihan raya diadakan secara berasingan itu secara rasionalnya itu meningkatkan belanja kepada negara. Yang kedua, saya menilai bahawa apabila keadaan ini diteruskan dan diamalkan, fokus jentera itu akan menyebabkan sesebuah negeri yang mengadakan pilihan raya secara berasingan, khususnya kita lihat di Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu, kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh parti-parti tersebut akan bersiko hilang di kawasan pemerintahan di kawasan tersebut, di negeri tersebut. Dan saya berpandangan juga jika inilah pertimbangan yang dilakukan oleh parti-parti di negeri-negeri tersebut, ya, jentera pusat akan memfokuskan di negeri-negeri berkenaan dan cabaran yang besar akan dihadapi oleh negeri-negeri tersebut. Dan sudah semestinya ini akan merunsingkan rakyat, khususnya pengundi, kerana mereka melihat seperti apa yang diberkatakan sebelum ini, ya, kenapa perlu keluar mengundi 2 kali? Ya, kenapa perlu menyusahkan pengundi untuk balik kali kedua? Sedangkan sebagai pemimpin mereka perlu menjaga kebajikan rakyat, hikmat kepada rakyat. Namun adakah pertimbangan ini dilakukan atas kepentingan rakyat? Sebab itulah saya lihat dalam konteks kita membubarkan DUN secara berasingan, ini bagi saya sudah terkebelakang, ya. Walaupun kita ada kes di Sabah dan Sarawak mengadakan pilihan raya yang berasingan, tetapi dalam konteks PRU 15, ya, dengan COVID-19 yang masih lagi ada angka-angka tertentu, kemudiannya dengan kemelesetan ekonomi, jadi pengundi kena keluar belanja 2 kali, kecualilah parti politik ataupun kerajaan bagi sagu hati untuk pulang dan mengundi di kampung. Tetapi saya lihat dalam budaya politik negara, ya, semenjak merdeka hingga hari ini, semangat untuk meraihkan demokrasi itu bukan wujud kepada semua lapisan masyarakat. Ya, sebab itulah dalam konteks untuk kita memanggil mereka untuk turun mengundi pada 19 November, saya melihat yang penting iaitu kesedaran kepada diri sendiri, dan yang kedua, institusi bukan saja SPR, tetapi universiti, kerajaan dan masyarakat sivil kena memastikan bahawa kita ada tanggungjawab dan kesedaran. Inilah sebenarnya masa untuk kita mengenepikan perbezaan politik, kerana kita akan menentukan siapa yang mentadbir negara. Kalau kita silap dalam percaturan politik, saya khawatir kita akan berhadapan dengan kemeluk yang lebih besar selepas ini. Walaupun kita sudah ada akta lompat parti, tetapi kita belum boleh lagi menentukan akta itu sebenarnya baik ataupun tidak selepas PRU 15 yang akan datang. Itulah kekhawatiran yang sangat saya bimbang, dan saya menjangkakan kalau tidak diambil tindakan segera, misalnya membuat pindaan kepada perlembagaan, ya, selepas PRU 15 kita memasukkan perkara untuk membubarkan Parlimen dan DUN secara serentak. Yang kedua, tarikh pilihan raya perlulah ditetapkan secara tetap mungkin setiap 5 tahun pada tarikh-tarikh tertentu seperti di Amerika Syarikat. Saya berpandangan itu lebih baik kepada rakyat. Ya, kita menjaga kehidupan rakyat. Bagaimana rakyat mencatur strategi untuk turun mengundi dalam mana-mana pilihan raya. Sampai ada yang berseluruh tahun depan mungkin tiap bulan kita beraya. Tak termasuk hari raya Aidilfitri. Kalau saya gunakan terma istilah norma baru pilihan raya. Lepas ini kita akan adakan pilihan raya setiap tahun. Setiap bulan? Setiap bulan mungkin tidak. Setiap tahun. Kecuali tahun 2024. Okey. Tahun ini pilihan raya. Bulan depan. Lepas tu tahun depan ada 6 negeri. Okey. 2024 mungkin tidak. Lepas tu dia akan pergi ke Sabah. Sabah genap 5 tahun. Lelah tu, penat tu nak mengadakan penat kepada SPR. Pengundi pun. Pengundi dia media juga kan. Media of course. So media kena kawal. Doktor pun penat. Kena tulis buku tiap 2 tahun. Banyaklah buku tulis nanti. So kita akan gerak. Benda tu kita kena ada mungkin kita ada satu bentuk persefahaman antara pusat dengan
dengan negeri. Ya, pernah berlaku sebelum ni, tak jadi isu. Dan apa yang dicadangkan doktor tadi itu kami cadangkan dalam laporan ERC. Dua perkara penting iaitu mengundi pada hari Sabtu. Okey. So saya berharap apa yang berlaku pada hari ini keputusan itu akan jadi dasar tetap selepas ini. Jadi presiden. Presiden dan undang-undang kena jadikan sebagai undang-undang. Masalahnya di kita ni kalau tak ada undang-undang bertulis orang tak ikut. Ya. Kemudian kita tetapkan pilihan raya pada musim-musim tertentu. Okey. 5 tahun genap. Pun begitu, DUN kena bubarkan dalam tempoh ni. Kecuali katakan kita ada bulan Ramadan dengan Hari Raya. Mungkin kita tolak langsung dibagi grace period. Kalau ada, kita bagi klausa ataupun perayaan tertentu kan. So, kalau kita ada tetap, semua pihak akan bubarkan. Katakan kita adakan pertengahan tahun. Bukan musim banjir, bukan musim apa, pertengahan tahun. Mungkin kita boleh adakan setiap 5 tahun, pertengahan tahun untuk mengadakan banjir, kita bagi notis awal. Fixed date. Fixed date dan notis awal sebalik macam di Australia, New Zealand. Semua itu berlaku. Di New Zealand, Perdana Menteri bila nak adakan pilihan raya, diumumkan 8 bulan lebih awal. Nak adakan bulan September 2020, bulan Januari dah buat pengumuman. So bermaksud kita boleh buat begitu untuk memudahkan. Bila macam mana kita kata kalau kita hari Sabtu semua orang rasa selesa dan kondusif, kalau kita ada satu tempoh tertentu semua orang boleh pergi cuti. Semua jentera kerajaan, kakitan kerajaan yang terlibat ataupun cikgu yang akan terlibat. Contohnya dalam pilihan ini kalau ikut pengurusi SPR kata 390,000 orang jadi pekerja. Kebanyakanlah cikgu. So benda-benda ini akan memudahkan semua pihak untuk bersiap sedia untuk mengadakan pilihan raya, menyertai pilihan raya, menjayakan pilihan raya. Nak letak calon pun dah boleh plan. Boleh plan. Kalau 4 parti pun dah boleh plan. Ya. Okey, tapi kan doktor, saya suka dengan melihat kepada lampiran, kalau diikutkan kepada lampiran yang digambarkan dalam buku tulisan Dr. seketika tadi berkenaan tentang pada tahun 2018 jumlah parti yang bertanya adalah sehingga 20 parti dan mungkin dia akan bertambah pada 2022 ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam bicara khas PRU ke-15. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah.
Baik, kita bersua kembali dalam bicara khas pilihan raya umum ke-15. Dr. Taufik, tadi bersama dengan Dr. G kita ada cerita berkenaan tentang 4 gabungan yang paling asas kita lihat yang terbesar di Semenanjung, tidak termasuk di Sabah dan juga Sarawak, membentuk mungkin 6 ataupun lebihlah 6 secara paling asasnya. Cuma persoalan berkenaan apakah dalam sistem demokrasi pecahan undi bersandarkan kepada bilangan parti yang semakin banyak, gabungan yang semakin banyak itu akan mengangkat aspek demokrasi itu dengan lebih baik, ataupun sebenarnya ia akan lebih memecah belahkan undian tersebut? Dalam konteks demokrasi sebenarnya bagi saya itu sangat baik dan sangat sihat kepada iklim demokrasi. Tetapi dalam satu sisi pandangan yang lain sebenarnya dia menyukarkan rakyat untuk memilih parti mana yang mampu untuk mentadbir negara ataupun mereka ingin undi pemimpin yang mana dalam sebuah parti. Dan sudah semestinya ini merupakan satu budaya daripada Sabah dan Sarawak. Kerana Sabah dan Sarawak kita lihat terdapat pelbagai dan banyak parti di kedua-dua negeri tersebut. Dan apabila berlaku transformasi ataupun pergerakan politik daripada Sabah dan Sarawak, kita lihat warisan pun dah mula cuba untuk bertanding di Semenanjung. Ini bagi saya satu keadaan yang sihat. Tetapi bagaimanakah kita hendak nilai sama ada pilihan pemimpin ataupun parti itu menjadi keutamaan ataupun tidak kepada pengundi-pengundi. Dan sudah semestinya parti-parti ini ditubuhkan tujuannya untuk apa? Adakah hanya untuk memecah belahkan undi ataupun hanya sekadar menjadi rival kepada parti politik yang sedia ada? Kita lihat dalam populasi pengundi Melayu yang cukup besar, sudah pasti pemimpin-pemimpin yang dibuang, dipecat, meninggalkan parti tersebut, mereka tidak akan berhenti daripada politik, sebab dalam politik ini tidak ada istilah pencen. Sebab itulah kita lihat dalam politik Malaysia, kita mempunyai Perdana Menteri yang paling tua, yang tertua di seluruh negara. Dan ini menggambarkan bahawa demokrasi di negara kita ini terbuka dan tidak ada had, bukan sahaja dalam konteks memilih Perdana Menteri, tetapi juga dalam menyertai pertandingan sebagai calon-calon di peringkat 2 ataupun parlimen. Dan saya yakin sebenarnya dengan kepelbagaian parti politik ini memberi pilihan yang lebih banyak kepada pengundi-pengundi. Namun kita mahu sama ada parti politik itu berfungsi sebaiknya ataupun tidak. Kerana kita lihat sebelum pilihan raya terlalu banyak parti politik yang tumbuh seperti cendawan tempat hujan. Tetapi akhirnya lepas pilihan raya tewas, kemudiannya tidak ada tempat di mana-mana badan perundangan sama ada parlimen ataupun di DUN. Akhirnya pemimpin itu kembali kepada parti asal ataupun mereka membubarkan parti tersebut. Kita ada banyak contoh. Kita ada Semangat 46, kemudian kita ada parti-parti politik yang kita katakan parti-parti nyamuk, yang mengganggu, disebabkan oleh mereka tidak puas hati tentang kepimpinan parti, mereka tidak puas hati tentang perjalanan kerajaan ketika itu. Inilah sebenarnya yang memperbanyakkan parti-parti politik, kecuali parti-parti politik itu ditubuhkan atas agenda yang tertentu. Misalnya kita lihat di United Kingdom, Green Party, di Amerika Syarikat Labour juga Party. Labour Party. Jadi ada agenda yang khas, yang khusus diperjuangkan oleh parti yang ditubuhkan. Namun kita lihat bentuk yang sama juga politik di Malaysia ni. Parti A Melayu juga, parti B Melayu juga, parti C pun Melayu juga. Jadi pengundi Melayu ni pening tengok parti Melayu mana yang nak dipilih. Adakah nak pilih pemimpin ataupun pilih parti? Apatah lagi kita lihat pemimpin pula ada dalam kalangan pemimpin ini, hari ini cakap A, esok cakap B. Hari ini nak berunding, nak bekerjasama, esok tak jadi pula berunding. Jadi perkembangan politik yang kita lihat hari ini sebenarnya tidak menyatukan ataupun tidak mewujudkan kebersamaan dalam kalangan misalnya etnik ataupun pengundi itu sendiri. Kita kena kembali kepada asas pembentukan negara. Adakah kita ingin bersaing untuk mendapatkan kuasa ataupun ingin menjaga kebajikan rakyat? Okey, cakap pasal muka lama tu ada yang berseluruh, otai masih berbisa. Bagi saya itu dinosaur purba politik. Okey, itu terjemahan baru tu. Okey, Dr. G, juga turut penganalisis dan juga kebanyakan penanalisis menjangkakan disebabkan persaingan yang sengit antara parti-parti yang bertanding dan juga gabungan-gabungan mereka, akan ada berlakunya situasi ataupun mungkin berlakunya situasi ada parti yang mendapat kerusi terbanyak tetapi tidak menjamin untuk membentuk pembentukan kerajaan dan akan berlakunya hang parlimen. Jadi bagaimanakah perkara ini boleh diselesaikan
sekiranya gabungan-gabungan itu diselesaikan dulu sebelum hari pengundian tersebut? Dia ada dua school of thoughts. Sama ada di setengah negara dan pernah juga di sini pergi ke pilihan raya dengan gabungan yang jelas. Okey. Itu pun sangat penting untuk memberi gambaran yang jelas kepada rakyat. Inilah gabungan yang kita ada. Inilah gabungan yang kita ada. Ini yang kita mentawaran, ini kita nak bawa. Kita pernah berlaku. Benda itu berlaku. Kita dah saksikan dalam pilihan raya ke 2018, yang lepas 2013 pun kita pernah ada. I mean, two party system. Ya, kita ke arah itu. Sekarang dah multiplicity. Pelbagai parti sekarang wujud. Ya. So, yang nak ditubuhkan, ada yang kata nak ditubuhkan kerajaan, dah akan membentuk satu lagi gabungan baru selepas pilihan raya. Keputusan. Ya. Kalau tanya pada pandangan saya rasa kalau ikut dalam hidup kita pun saya rasa baik kita ada satu gabungan yang jelas. Ya, daripada awal lagi. Dari awal pergi. Dan menang, kalau parti itu menang, parti itu diberi peluang untuk mentadbir. So kalau kita pergi selepas tu, apakah tawaran kita? Ya. Apakah janji kita kepada rakyat? So mungkin dia akan kata, ada mungkin parti politik kata, bila dah buat gabungan, saya kata itu bukan janji saya, itu janji kamu dengan dari sebelum kita kahwin. Okey. Sebelum menang. Sebelum menang. Sekarang kita dah menang, bukan kita tak menang pun. Sebab tu dia nak buat gabungan baru. Okey. Ya, dia tak menang baru nak buat gabungan baru. Saya rasa patut kalau boleh jelas pergi dengan gabungan. Tawarkan, inilah tawaran-tawaran janji-janji kami kepada rakyat. Kita nak buat. Saya rasa itu lebih molek daripada buat gabungan baru yang kita lepas akan wujud kita gagal, mereka tak sokong, kita tak ada sokong semua tu. Saya rasa kalau buat gabungan baru selepas tu akan ketidakstabilan itu akan berlarutan. Okey. Kemungkinan itu berlarutan. Kita dah pernah saksi, benda tu pun kita dah saksikan selepas pilihan raya 18. So bagi saya, biar kita pergi dengan gabungan yang jelas. Macam kita pergi berperang, buat persiapan proper dan pergi berperang, dan dengan ada peluru lah semua tu ada. Mungkin ini satu lagi strategi perang yang kita tak jangka. Saya rasa mungkin sebab tu kita nak selepas 5 tahun, 4 tahun, kita belajar daripada politik. Selepas pilihan raya, kita rasa rakyat belajar banyak perkara kita belajar. Benda-benda yang kita tak pernah belajar sebelum ini, kita saksikan, kita alami. Semua itu telah memberi kita satu pengajaran. Termasuklah rakyat kecewa, mereka kata takkan keluar mengundi. Kerana berlaku perkara-perkara yang tahun 2020, semua itu perubahan kerajaan 2-3 kali. Mereka kecewa. Saya kata jangan kecewa, anggap sebagai pengajar. Macam juga kita, setiap benda yang berlaku pada diri kita setiap hari adalah pengajaran. Tapi kita go on. Life must go on. Pergi ke depan. Ya. So, dalam politik pun begitu. Pilihan raya. Banyak perkara yang kita tak pernah sangka kita belajar daripada tahun 2018 sampailah sekarang. So, adakah itu jadi pedoman untuk kita ke depan dalam pilihan raya? Sampai 3 Perdana Menteri. So, semua itu kita dah belajar. So, kita pilihlah sebuah kerajaan yang stabil. Okey. Gabungan ini juga mungkin akan menimbulkan sedikit masalah, Doktor, untuk penentuan bagi kerusi-kerusi yang akan ditandingi. Kemungkinan ada parti-parti itu lebih suka ataupun lebih cenderung untuk bergerak solo, kerana kalau apa pun gabungan yang akan berlaku itu akan diputuskan selepas pilihan raya. Tetapi apabila gabungan itu diumumkan sedari awal, isu pembahagian kerusi akan berlaku seperti mana yang berlaku antara PH dan juga MUDA. Mungkin juga ada kolaborasi ataupun mungkin perbincangan antara Bersatu, PAS dan juga PAS dan juga UMNO. Jadi perkara ini menjadi satu isu yang sedang dan hangat dibincangkan pada ketika ini di PKR Rumi, Doktor. Yang pertama, kita sebenarnya kita tidak memiliki seorang pemimpin yang benar-benar dihormati dalam sebuah gabungan itu. Kalau kita lihat ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri yang keempat pada waktu tersebut, Datuk Seri, beliau menggunakan kewibawaan, karismatik dan kedudukan beliau sebagai seorang tokoh politik. Walaupun wujud pertikaian kerusi akhirnya dapat diselesaikan dan mewujudkan satu wakil daripada Barisan Nasional untuk bertanding menentang pembangkang. Disebabkan hari ini terlalu ramai nak jadi ketua, terlalu ramai nak jadi presiden parti,
keluar daripada satu parti, tubuh satu parti lagi nak jadi presiden. Jadi inilah yang menyebabkan pertembungan antara satu sama lain, kemudian offer pula kepada gabungan untuk menjadi sebahagian daripada gabungan tersebut. Jadi saya lihat kita sudah hilang satu tokoh yang mampu untuk diangkat untuk menyelesaikan masalah dalam gabungan itu sendiri. Kita lihat dalam GTA pun wibawa Tun Dr. Mahathir hari ini saya lihat semakin pudar. Ada cakap-cakap politik yang menyatakan bahawa beliau lagi nak bertanding di Langkawi. Tak ada calon lain ke daripada Pejuang. Kemudian kita lihat dalam UMNO itu sendiri, pemimpin-pemimpin boleh dikatakan ada kumpulan WTC, ada Putrajaya. Jadi siapa yang menentukan calon-calon UMNO supaya parti itu kuat betul-betul. Dan kita lihat dalam PAS pun dalam keadaan yang sama, dalam PKR. Jadi ketiadaan pemimpin yang boleh saya katakan sebagai tokoh untuk menghapuskan cakap-cakap politik ataupun pertikaian antara satu sama lain, itulah yang menyebabkan akhirnya berlaku pertembungan 3 penjuru, 4 penjuru. Ada yang keluar menjadi bebas, lebih daripada 6 penjuru. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat sebab keinginan untuk berkuasa itu semakin tinggi dalam kalangan pemimpin-pemimpin. Kerana mereka lihat hanya melalui saluran sebagai wakil rakyat, ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri, maka itulah satu-satunya cara untuk berkhidmat kepada rakyat. Tetapi bagi saya itu sudah berlalu. Kerana kalau kita nak berkhidmat kepada rakyat, tidak semestinya kita mempunyai kuasa. Tidak semestinya kita perlu ada jawatan. Tetapi kita perlu lihat sejauh mana untuk kita mampu untuk berkhidmat kepada rakyat dalam konteks yang lain. Jadi dua faktor inilah yang bagi saya perlu dipertimbangkan semula oleh parti-parti politik. Kerana jika kita terus memberikan satu ruang yang seluas-luasnya kepada pertembungan gabungan-gabungan politik ini, sampai bila-bila pun kita akan bergaduh, bergelut tentang politik. Kalau sebelum ini kita lihat PRU 14. Selepas PRU 14 itu kita berpandangan bahawa kita akan tamatkan perbincangan tentang politik, pertembungan, kemelut antara satu sama lain. Tetapi akhirnya kita dah berkempen sebenarnya untuk PRU 15 hampir 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Jadi saya lihat, saya kaitkan dengan tempoh berkempen 2 minggu itu sebenarnya terlalu panjang. Walaupun pada tahun 1964-69 tempoh kempen 35 hari, kemudian yang terpendek pada tahun 2004 8 hari. Tetapi dalam konteks hari ini seperti Dr. G sebutkan tadi, dulu tak ada media sosial seperti sekarang. Sekarang kita boleh berkempen sepanjang masa, 24 jam. Jadi kita kena lihatlah pertimbangan-pertimbangan tersebut supaya jangan kita memecah belahkan pengundi masyarakat yang akhirnya sukar kepada gabungan-gabungan tersebut untuk membentuk kerajaan walaupun menang, tetapi sebenarnya perlu membuat satu adjustment kepada kedudukan mereka bagi membentuk kerajaan. Okey, baik Dr. Taufik dan juga Dr. G, kita nak kembali berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Bicara Khas Pilihan Raya Umum ke-15. Nak masak apa hari ni Ikan ke ayam? Buat ayam masak lomak sedap juga ni. Apa anda perlu buat? Jika berlaku perbezaan harga terutamanya di kawasan luar bandar, KPDNHEP mengalu-alukan aduan daripada pengguna. Berikan maklumat lengkap termasuk harga dan tempat jualan bagi membolehkan tindakan segera diambil. Sebarang aduan melalui saluran berikut. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut: melayari portal dan email kepada iaduan@kpdnhcp.gov.my, menghubungi talian 1-800-886-800, menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu, berhubung menerusi talian WhatsApp berikut, atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langkah gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu. Tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa bagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Okey, kita bersua kembali dalam bicara khas Pilihan Raya Umum ke-15. Kita masih lagi bersama dengan penulis buku ini yang insya-Allah kita boleh kongsikan untuk kita mengetahui lebih lanjut perjalanan pilihan raya bermula daripada 1950-an sehinggalah kini. Penulis ini Dr. G. Manimaran. Dr. G, manifesto ini penting dalam kita memenangi hati pengundi ataupun meletakkan hala tuju sesebuah parti ataupun gabungan parti selepas Pilihan Raya Umum ke-15. Namun persoalannya sekarang ini, kecenderungan untuk character assassination itu ataupun serangan peribadi karakter melebihi kecenderungan untuk meletakkan manifesto dan juga janji yang boleh dikabarkan kepada masyarakat. Apakah ini akan backfire kepada parti-parti yang masih memainkan sentimen-sentimen sensitif yang tidak sepatutnya dimainkan, Doktor? Yalah, itu lumrah parti politik. Sebab itu kita melihat dalam satu speech yang panjang 1 jam, satu perkataan yang sila disebut ataupun yang longgar atau tergantung itu yang jadi viral. Saya pasti Ismail pun tahu dalam hal ini kan. Ya kan. So dalam manifesto ni, itulah parti politik. Kadang-kadang mereka akan cari benda-benda yang bukan manifesto lah dalam kempen ni. Satu. Manifesto dia benda lama sangat dia takkan cari, tapi dibawa perkara-perkara yang lama nak character assassination itu akan wujud. Bukan saja di Malaysia, di Amerika pun begitu juga. Okey. Ada calon presiden yang ada hubungan dengan girlfriend yang 10 tahun, 20 tahun pun dibongkarkan, dia akan dibongkarkan, dia akan jadi assassination. Ya. Nah, itu politik, itu senjata alih-alih politik yang nak bersaing dalam gelanggang pilihan raya. Dibogilkan, ya? Akan dibogilkan segala-galanya. Okey. Apa yang saya nak sebutkan di sini lah, kita dah sampai satu tahap. Saya rasa lepas 2018 kita ada datang, sekarang kita tahun 2022. Ya. Kita next year habis saja pilihan raya, kita dah masuk tahun 2023. Hanya tinggal sebulan kan. Saya rasa kita kena bawa negara, manifesto kita kena lebih ada satu wajah baru. Anjakan paradigma yang baru. Kita kena lebih profesional lebih matang dalam politik, dalam pilihan raya. Saya rasa kita dengan 21 juta lebih pengundi yang baru, orang muda yang masih mencari ruang di mana mereka nak bergerak, siapa mereka nak mengundi. Saya rasa inilah peluang. Bagi saya, kalau mungkin doktor pun akan setuju, Ismail pun akan setuju. Kita berada dalam satu persimpangan politik pilihan raya yang cukup baik, cukup menarik. Yang cukup lain daripada pilihan raya yang lepas. Saya tak nak kata ibu kepada segala pilihan raya, tetapi kita berada dalam satu persimpangan yang akan mencorahkan masa depan negara. Okey. Saudara, kalau kita melihat, kita dah tahu masalah-masalah yang wujud 60 tahun. 60 tahun punya masalah masih wujud. Kemiskinan masih wujud. Ya. Ya, itu infrastruktur punya masalah masih wujud. Tabir urus yang baik masih wujud. So, benda itu adalah pokok. Isu pokok atas meja kita, bagaimana kita nak bawa ke depan. Ya. Saya rasa manifesto yang akan datang, ataupun ada orang kata nak jadikan, bukan dia tanda gunakan perkataan manifesto, dia nak gunakan tawaran. Ini janji saya, ini tawaran saya. Dia tak kata manifesto. Ya, ada yang dah belajar yang lepas. So, apa pun tidak. Yang penting pilihan raya kita nak janjikan untuk rakyat. Next 5 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, inilah saya nak lakukan. Okey.
Apa ke rakyat tak? Saya rasa rakyat tak ada langit dan bunga. Langit dan bunga? Bulan, dia tidak. Dia nak satu benda yang boleh menyelesaikan, menjadikan hidup yang berkualiti. Okey. Apa tu hidup berkualiti? Kita kena tanya orang muda. Ismail orang muda. Hidup Encik Ismail yang berkualiti mungkin berbeza. Doktor berbeza, saya berbeza. Kualiti hidup saya berbeza. Ya. Kita generasi baru apa kita nak sediakan? Peluang pekerjaan? Sama ada kerja sendiri ataupun kerja dengan kerajaan, swasta. Satu lagi kualiti apa? Kualiti hidup. Ya. Yang good governance. Kualiti hidup yang gaji yang baik. Okey. Ikut kelompok. Okey. So bermaksud semua nak hidup berkualiti. Saya rasa kalau kita boleh sediakan manifesto ke, janji ke, tawaran ke, kualiti yang kita boleh mana-mana parti boleh jadikan ini sebagai mereka akan ke depan. Okey, insya-Allah. Dr. Taufik, seminit saja. Apakah wajah-wajah yang diletakkan ataupun poster boy ataupun calon Perdana Menteri ataupun apa jua gelaran yang diletakkan oleh gabungan parti ini akan menentukan kejayaan bagi gabungan parti di PRU 15? Saya berpandangan poster boy dah tak boleh guna dah dalam PRU 15 kerana poster boy tak dijanjikan jawatan untuk memegang Perdana Menteri ataupun Ketua Menteri. Tetapi yang paling penting iaitu bagaimana kita bergelut dengan isu ekonomi, isu kehidupan rakyat, ya, isu atau masalah sosial. Inilah sebenarnya manifesto yang boleh mengawal atau menangani masalah-masalah tersebut. Kalau kita ketengahkan poster boy pun, tapi poster boy akhirnya tidak dapat melaksanakan apa yang nak dilakukan kerana dalam kabinet itu sendiri ada parti komponen yang menekan ataupun parti komponen yang tidak setuju, yang hanya mempertahankan kerajaan semata-mata untuk menunggu PRU 15. Bagi saya, kita ketepikan sementara poster boy. Yang kita nak pastikan iaitu bagaimana parti-parti politik ini dapat kemukakan yang manifesto atau apa saja tawaran yang boleh menarik hati pengundi-pengundi sekalian. Ya, terima kasih atas pandangan tersebut. Apapun yang penting tarikh sudah pun diumumkan, tarikh pada waktu jatuh hari cuti. Jadi ini manfaatkan peluang sebaik-baiknya untuk mengundi dan juga untuk kita memilih kerajaan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Terima kasih Dr. G. Saya Maaf Sati untuk bersama dengan Dr. G dalam bicara khas PRU 15. Terima kasih Dr. Taufik senantiasa bekerjasama dengan kami dan juga senantiasa memberikan buah fikir bersama kami di RTM. Terima kasih kepada anda yang sudah menonton dan juga teruskan setiap anda di saluran berita RTM TV1 dan juga perseriman RTM Klik. Dengan itu, selamat mengundi insya-Allah dan juga selamat bertanding bagi setiap parti yang bertanding. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.